Apabila bercakap tentang menguatkan atau menjaga buah pinggang, ramai orang, terutamanya kaum lelaki, perkara pertama yang mungkin terlintas di pikiran adalah makan tiram atau makanan seumpamanya. Lagipun, pandangan ini telah lama tersebar luas dan sebati dalam masyarakat. Tetapi, apa yang mungkin akan mengejutkan Anda ialah dalam senerai makanan pembersih, buah pinggang semula jadi yang dirumuskan bersama oleh pakar nefrologi, pakar buah pinggang terkemuka dan pakar pemakanan, makanan ajaib yang populer ini langsung tidak tersenarai. Wira-wira sebenar yang secara saintifik dapat membantu kita membersihkan buah pinggang, menyingkirkan toksin, dan mencegah pembentukan batu karang, sebenarnya adalah 3 jenis buah yang mudah kita dapati dalam kehidupan seharian. Jadi, apakah 3 jenis buah yang mempunyai kuasa perlindungan buah pinggang yang begitu menakjubkan ini? Dan bagaimanakah mereka menggunakan kepakaran unik masing-masing untuk melindungi organ penting yang paling senyap dan paling rajin di dalam badan kita ini? Hari ini, kami akan mendedahkan rahasia kesehatan buah pinggang secara menyeluruh. Kami bukan sahaja akan memperkenalkan secara terperinci 3 jenis buah super yang boleh dianggap sebagai mesin dialisis semula jadi ini, malah kami akan memberikan Anda satu set kaedah penggunaan yang paling mudah dan berkesan untuk membantu buah pinggang Anda menyingkirkan toksin yang telah terkumpul bertahun-tahun lamanya, membolehkan fungsi buah pinggang Anda kembali serges, dan menjauhkan diri Anda sepenahnya daripada ancaman dialisis yang berat dan menakutkan. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga Anda, sila klik butang langgan, subscribe di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas lebih banyak ilmu kesehatan yang berguna pada masa akan datang. Di sini, di Kesehatan Warga Emas, kami hanya mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang sekali diberitahu secara jujur oleh media arus perdana. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsi, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan paling bermakna untuk kami terus berkarya. Jika Anda atau keluarga Anda juga sedang menghadapi masalah yang berkaitan, Anda juga dialu-alukan untuk meninggalkan komen, dan saya akan coba sedaya upaya untuk menjawabnya. Baiklah, mari kita mulakan secara rasmi perjalanan penerokaan kesehatan kita hari ini. Pertama sekali, kita mesti memahami secara mendalam betapa pentingnya buah pinggang kepada kehidupan kita. Anda boleh bayangkannya sebagai sebuah kilang penulenan super yang paling efisien dan canggih di dalam badan kita, yang pada masa yang sama turut berfungsi sebagai pusat kawalan selia air dan kuasa pusat. Kilang ini beroperasi 24 jam sehari tanpa henti, menapis dan membersihkan semua darah di dalam badan kita dengan jumlah keseluruhan mencecah hampir 200 liter. Ini bersamaan dengan 10 tong besar air minuman. Ia dengan teliti memisahkan sisa metabolik, toksin yang kita makan, dan lebihan air daripada darah, memekatkannya menjadi air kencing, dan menyingkirkannya dari badan. Kemudian, ia menghantar semula darah yang sangat tulen ke setiap sel dan sudut badan kita untuk menyuburkan kehidupan. Pada masa yang sama, sebagai pusat kawalan, ia juga bertanggung jawab untuk mengawal tekanan darah kita bagi memastikan ia stabil. Ia perlu mengimbangi elektrolit seperti kalium dan kalsium dalam badan kita dengan tepat untuk mengelakkan sistem badan menjadi kucar-kacir. Malah, ia juga perlu merembeskan hormon penting untuk merangsang sumsum tulang kita menghasilkan sel darah merah yang baru bagi mencegah anemia. Boleh dikatakan, keadaan kesehatan buah pinggang secara langsung menentukan kualiti dan jangka hayat kita. Dengan sepasang buah pinggang yang sehat, barulah kita boleh memiliki tenaga yang melimpah, tekanan darah yang stabil, dan persekitaran dalaman badan yang bersih. Tetapi bahagian yang paling menakutkan dan rumit adalah di sini buah pinggang terlalu tabah. Ia adalah organ yang sangat senyap dan bekerja tanpa keluhan. Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Amerika Syarikat pernah mengeluarkan satu laporan yang mengejutkan, menyatakan bahwa setinggi 87% pesakit penyakit buah pinggang kronik pada peringkat awal kerosakan yang jelas dan tidak dapat dipulihkan, badan mereka langsung tidak mengeluarkan sebarang isyarat kecemasan yang ketara. Mereka mungkin makan, tidur, bekerja, dan bersenam seperti biasa, tanpa menyadari bahwa barisan pengeluaran di dalam kilang penulenan badan mereka sedang berkarat dan terhenti satu persatu, malah menuju ke arah keruntuhan yang dahsyat.
Apabila simptom seperti keletihan, lesu, bengkak, kelopak mata, sakit pinggang, kerap kencing malam, malah loya dan muntah akhirnya muncul, ia selalunya bermakna fungsi buah pinggang telah hilang lebih daripada 70% dan telah berkembang ke peringkat pertengahan hingga akhir atau bahkan peringkat akhir. Pada peringkat itu, lebih separuh daripada pesakit akhirnya terpaksa melalui jalan yang penuh kesakitan dan kepasrahan, yaitu melaporkan diri ke hospital 3 kali seminggu untuk menjalani dialisis darah yang biasa dikenali sebagai cuci buah pinggang atau menunggu untuk pemindahan buah pinggang. Anda mungkin bertanya, mengapakah buah pinggang kita yang sehat boleh rosak tanpa sebab? Sebenarnya, pembunuh yang memusnahkan buah pinggang kita tersembunyi dalam makanan harian dan tabiat hidup yang kita anggap biasa. Sila tanya diri Anda, adakah Anda rasa masakan dan sup tidak sedap jika tidak diletakkan lebih banyak garam dan Anda lebih suka rasa yang masin? Adakah Anda sangat suka minum minuman bergula yang sangat manis, seperti teh boba, dan menganggapnya sebagai pengganti air? Adakah Anda sering membeli obat tahan sakit di farmasi karena sakit kepala, sakit gigi, atau sakit sendi, dan memakannya selama beberapa hari? Atau adakah Anda sering sibuk dengan kerja atau kehidupan seharian, sehingga terlupa untuk minum segelas air sepanjang pagi? Tindakan-tindakan kecil yang kita anggap remeh ini, ibarat pisau kecil yang tidak kelihatan, yang secara berterusan hari demi hari, tahun demi tahun, menikam buah pinggang kita yang rapuh dan senyap itu. Diet tinggi garam akan meningkatkan beban penapisan buah pinggang secara drastik dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Dan tekanan darah tinggi diakui sebagai pembunuh nomor 1 buah pinggang. Diet tinggi gula, terutamanya fruktosa dalam minuman, akan merosakkan saluran darah yang sangat halus di dalam buah pinggang, menjadikannya keras dan mati. Banyak obat tahan sakit anti radang, bukan steroid, yang dijual tanpa preskripsi di pasaran telah diberi amaran jelas oleh pakar nefrologi sebagai racun buah pinggang. Penyalahgunaan jangka panjang atau berlebihan akan secara langsung menyebabkan kemerosotan fungsi buah pinggang yang tidak dapat dipulihkan. Mendengar ini, adakah Anda berasa sedikit takut dan tidak berdaya? Adakah kita benar-benar hanya boleh melihat buah pinggang kita merosot hari demi hari di bawah serangan tabiat harian ini? Tidak. Jawabannya adalah sama sekali tidak. Keajaiban alam semula jadi terletak pada hakikat bahwa semasa ia menghasilkan racun, ia selalunya turut menyediakan penawar yang sepadan untuk kita. Penyelidikan saintifik modern telah menemui beberapa jenis buah yang kelihatan biasa, tetapi mengandungi sebatian semula jadi yang unik dan kuat, yang kebetulan merupakan musuh ketat kepada pembunuh-pembunuh ini. Seterusnya, kita akan mendedahkan satu persatu 3 jenis buah super yang melindungi buah pinggang kita ini. Tetapi sebelum memulakannya, saya mesti membuat satu penafian keselamatan yang sangat penting. Sila ambil perhatian, tujuan utama semua kandungan dan kaedah yang kami kongsikan hari ini adalah untuk pencegahan bagi individu yang sehat dan sebagai bantuan untuk memperbaiki masalah kesehatan buah pinggang pada peringkat awal. Jika Anda telah didiagnosis secara jelas oleh dokter menghidap penyakit buah pinggang peringkat sederhana hingga teruk, seperti kegagalan fungsi buah pinggang, kegagalan buah pinggang, atau sedang menjalani rawatan yang ketat seperti dialisis darah, maka plan pemakanan Anda mesti dan hanya boleh mengikut panduan profesional daripada dokter dan pakar pemakanan Anda. Dalam keadaan sedemikian, pengambilan unsur-unsur seperti kalium dan fosforus dalam sesetengah buah perlu dihadkan dengan ketat. Oleh itu, sebelum membuat sebarang perubahan pada diet Anda, sila pastikan Anda berunding dengan dokter Anda terlebih dahulu. Perkara ini sila ingat baik-baik. Baiklah. Buah pelindung buah pinggang pertama yang akan kita perkenalkan ialah buah kecil berwarna merah terang dan rasa masa manis yang lazat ini, cranberry. Anda mungkin pernah melihatnya dalam beberapa jus import, buah-buahan kering, atau pastry. Tetapi Anda pasti tidak dapat bayangkan betapa menakjubkan kuasa perlindungannya terhadap seluruh sistem kencing kita, termasuk pundi kencing dan buah pinggang. Boleh dikatakan ia adalah barisan pertahanan semula, jadi yang pertama dan terpenting dalam menentang jangkitan dan keradangan pada buah pinggang. Mengapa begitu? Karena secara klinikal, banyak kerusakan buah pinggang akut berpunca daripada jangkitan saluran kencing yang kelihatan biasa. Bakteria, terutamanya E,
Koli yang biasa ditemui di dalam usus kita kadang-kadang akan mengambil jalan yang salah, bergerak naik dari uretra, menjangkiti pundi kencing kita, dan menyebabkan sistitis radang pundi kencing. Jika ia tidak dikawal dengan berkesan pada masa ini, ia akan terus bergerak ke atas di sepanjang ureter sehingga sampai ke buah pinggang, menyebabkan pyelonefritis akut jangkitan buah pinggang. Satu episode pyelonefritis yang teruk boleh menyebabkan parut dan kerosakan kekal pada tisu buah pinggang. Jangkitan berulang adalah lebih berbahaya. Dan cranberry, kebetulan, adalah musuh semula jadi bagi bakteria patogen ini. Senjata rahasianya adalah bahan ajaib yang sangat unik yang dipanggil proanthocyanidins jenis A. Pada tahun 2021, Jurnal Urologi Antarbangsa terkemuka, World Journal of Urology, menerbitkan satu kajian meta-analisis penting yang mengesahkan bahwa proanthocyanidins jenis A dari cranberry melindungi kita melalui satu mekanisme serangan 3 serampang yang bijak. Serangan pertama, anti-lekatan. Ia menjadikan sel-sel dinding dalam saluran kencing kita menjadi sangat licin, seolah-olah disalut dengan lapisan kuali tidak melekat. Dengan cara ini, bakteria yang coba melekat padanya untuk berkampung akan kehilangan tempat berpijak dan terpaksa melungkur keluar dari badan bersama air kencing. Serangan kedua, melucutkan senjata. Kajian mendapati proanthocyanidins jenis A boleh secara langsung merosakkan fimbriae bulu pada permukaan bakteria, yang ibarat tangan dan kaki yang digunakan oleh bakteria untuk berpau pada sel kita. Apabila tangan dan kaki mereka patah, mereka menjadi bola licin yang tidak boleh memanjat. Secara semula jadi tidak dapat membuat kacau. Serangan ketiga, mewujudkan persekitaran tidak sesuai. Cranberry boleh mengasidkan air kencing kita dengan sangat lembut. Persekitaran yang sedikit berasid ini sangat tidak disukai oleh kebanyakan bakteria patogen, dan ia berkesan menghalang pertumbuhan dan pembiakan mereka, membuatkan mereka berasa tidak selesa. Perlindungan semula jadi tanpa antibiotik yang berterusan ini, dalam sesetengah case keberkesanannya dalam mencegah jangkitan berulang, bahkan boleh setanding dengan beberapa antibiotik pencegahan, dan langsung tiada risiko rintangan antibiotik. Selain mencegah jangkitan, cranberry juga merupakan lawan yang kuat kepada batu karang, terutamanya jenis batu kalsium oksalat yang paling biasa. Ia juga bertindak dengan mengasidkan air kencing untuk menghalang bahan seperti oksalat dan kalsium daripada mencapai keadaan tepu lampau dalam air kencing, yang boleh menyebabkan mereka bergabung, mendap, dan membentuk kristal. Beberapa kajian menunjukkan bahwa bagi mereka yang mempunyai sejarah batu karang, pengambilan jus cranberry tulen secara berterusan boleh mengurangkan kadar berulangnya batu karang sehingga 58%. Jadi bagaimanakah cara yang betul untuk menikmati pembersih sistem kencing ini? Cara yang paling disiorkan adalah dengan meminum jus cranberry tulen 100%, yaitu jenis puri asli tanpa tambahan gula atau bahan tambahan lain. Anda mungkin merasa ia sangat masam dan sukar untuk ditelan, jadi Anda boleh mencampurkannya dengan sedikit air untuk mencairkannya. Minum sekawan kecil setiap hari, kira-kira 250 ml, sudah cukup untuk memberikan kesan pencegahan yang baik. Atau Anda juga boleh memilih cranberry kering tanpa gula, makan segenggam kecil setiap hari, kira-kira 2 sudu besar, boleh ditambah ke dalam salad, oat, atau yogurt asli. Di sini saya ingin mengingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali membeli minuman jus cranberry atau jam yang ditambah banyak gula, karena gula yang berlebihan sebaliknya akan menambah beban pada buah pinggang yang akan menjadi sia-sia. Seterusnya, mari kita perkenalkan wira pelindung buah pinggang yang kedua. Ia adalah kegemaran semua orang pada musim panas, menyejukkan dan menghilangkan dahaga. Ia adalah tembikai. Ramai orang fikir kebaikan tembikai hanyalah kerana ia mengandungi banyak air dan boleh menghilangkan dahaga. Konsep ini perlu diubah sepenuhnya. Tembikai sebenarnya adalah penyat toksik dan pengembang saluran darah semula jadi yang paling efisien di dalam badan kita. Pertama, lebih daripada 90% kandungan tembikai adalah air, menjadikannya agen diuretik semula jadi yang sangat baik. Makan tembikai boleh membantu badan kita menghasilkan lebih banyak air kencing. Ini seperti memberikan seluruh sistem buah pinggang dan kencing kita satu cucian besar yang lembut tetapi menyeluruh. Ia dapat menyingkirkan sisa metabolik, toksin,
dan juga kristal batu karang kecil yang baru terbentuk dengan berkesan dan tepat pada masanya, sekaligus mengurangkan beban detoksifikasi buah pinggang itu sendiri. Tetapi itu bukanlah bahagian yang paling hebat tentang tembikai. Kadruf, sebenar tembikai, ialah asid amino istimewa yang dipanggil citrulina. Seperti namanya, kandungannya sangat kaya dalam tembikai. Badan kita akan menukarkan citrulina yang kita makan kepada satu lagi bahan yang sangat penting, yaitu arginina. Dan arginina adalah bahan mentah utama untuk sintesis nitrik oksida di dalam badan kita. Apa itu nitrik oksida? Ia adalah agen pelebar saluran darah semula jadi kita. Ia boleh membuat sel-sel dinding saluran darah kita menjadi relaks, meningkatkan keanjalan saluran darah, dan melebarkan laluan aliran darah. Ini sangat penting bagi buah pinggang yang dipenuhi dengan jutaan saluran darah kecil. Ini karena kerja penapisan buah pinggang bergantung sepenuhnya pada bekalan darah yang mencukupi. Jika saluran darah langkar dan aliran darah mencukupi, buah pinggang akan mendapat oksigen dan nutrien yang cukup, dan kecekapannya secara semula jadi akan menjadi tinggi. Sebaliknya, jika saluran darah menjadi keras dan sempit akibat tekanan darah tinggi atau sebab-sebab lain, buah pinggang akan berada dalam keadaan kekurangan darah dan oksigen untuk jangka masa yang panjang, dan funggenya pasti akan merosot secara perlahan-lahan. Data yang diterbitkan dalam Journal of Cardiovascular and Metabolic Medicine yang berwibawa pernah menunjukkan bahwa selepas mengambil suplemen citrulina, keupayaan pengembangan saluran darah kita boleh ditingkatkan dengan berkesan. Ini seperti menukar pipe air lama yang berkarat di rumah Anda kepada pipe baru yang lebih besar diameternya dan lebih anjal. Aliran air secara semula jadi akan menjadi sangat langkar. Sudah tentu, pasti ada rakan-rakan yang bimbang. Saya dengar orang yang ada masalah buah pinggang tidak boleh makan tembikai karena kandungan kaliumnya tinggi. Adakah benar? Ini adalah salah faham yang sangat biasa, tetapi perlu dijelaskan. Memang benar, bagi pesakit yang telah memasuki peringkat akhir kegagalan buah pinggang dan mengalami hiperkalemia paras kalium tinggi dalam darah, pengambilan semua makanan tinggi kalium mesti dihadkan dengan ketat. Tetapi, bagi kebanyakan orang yang fungsi buah pinggangnya normal atau hanya mengalami kerusakan peringkat awal dan paras kalium darahnya masih stabil, tembikai adalah relatif selamat. Mari kita lihat data. Setiap 100 gram tembikai mengandungi kira-kira 112 mg kalium. Manakala pisang yang biasa kita makan dengan berat yang sama mengandungi sehingga 220 mg kalium, lebih 2 kali ganda daripada tembikai. Jadi selagi Anda tidak diberitahu secara khusus oleh dokter untuk menggehadkan kalium dengan ketat, menikmati tembikai secara sederhana adalah sangat bermanfaat. Baiklah, 2 wira pelindung buah pinggang tadi. Cranberry bertanggung jawab untuk pertahanan antibakteria, manakala tembikai bertanggung jawab untuk penyah toksikan dan melangkarkan aliran. Sekarang, kita akan perkenalkan yang ketiga dan yang paling penting. Beliau memainkan peranan sebagai pakar pemusnah batu karang yang muktamad. Beliau ialah lemon. Keupayaan lemon untuk melindungi buah pinggang juga sangat kuat, melangkaui imajinasi Anda. Senjata utamanya dipanggil sitrat. Bagaimanakah batu karang, terutamanya batu kalsium oksalat yang paling biasa, terbentuk? Secara ringkasnya, ia berlaku apabila terdapat terlalu banyak ion kalsium dan ion oksalat dalam air kencing, kepekatannya terlalu tinggi. Apabila kedua-duanya bertemu, mereka mudah jatuh cinta dan bergabung menjadi kristal kalsium oksalat yang tidak larut. Lama-kelamaan ia berubah dari butiran pasir kecil menjadi batu kecil. Dan sitrat adalah pakar yang datang untuk memisahkan pasangan jahat ini. Selepas sitrat masuk ke dalam badan kita, ia menjadi perampas yang hebat. Ia akan memberi keutamaan untuk bergabung dengan ion kalsium dalam air kencing, merampasnya dengan kuat. Apabila ion kalsium diikat oleh sitrat, ia tidak lagi berpeluang untuk mencari oksalat. Dengan cara ini, ia menghalang pembentukan batu kalsium oksalat dari peringkat awal lagi. Data kajian menunjukkan bahwa minum air lemon setiap hari boleh mengurangkan tepu lampau kalsium oksalat dalam air kencing sehingga 40%.
Apa yang lebih menakjubkan ialah sitrat bukan sahaja boleh mencegah pembentukan batu baru, tetapi ia juga mempunyai kesan penutralan dan pelarutan tertentu terhadap batu-batu kecil yang telah terbentuk. Ia boleh melekat pada permukaan batu, menghalangnya daripada terus membesar, dan menjadikan permukaan batu lebih licin, justru lebih mudah untuk dikeluarkan dari badan bersama air kencing. Jadi, bagaimanakah cara terbaik untuk mengambil lemon? Cara yang paling mudah dan berkesan sudah tentu adalah dengan minum segelas air lemon suam setiap hari, potong 1 atau 2 irisan lemon segar dan rendamkannya dalam sebuah jug besar air, kira-kira 500 ml, kemudian minum secara perlahan-lahan sepanjang hari. Ingat, suhu air jangan terlalu tinggi, jika tidak, ia akan merosakkan vitamin C yang berharga dalam lemon. Dan jangan sekali-kali menambah gula, kesan aslinya adalah yang terbaik. Anda juga boleh memerah sedikit jus lemon segar semasa memasak atau membuat salad untuk menggantikan sebahagian garam dan cuka. Ia bukan sahaja menambah rasa tetapi juga sangat sehat. Sekarang Anda tahu, cranberry, tembikai, dan lemon, 3 buah ini masing-masing dari dimensi yang berbeza. Antibakteria, penyatoksikan, dan anti batu karang membina satu barisan pertahanan kesehatan yang kukuh untuk buah pinggang kita. Rakan-rakan, dari mengenali krisis yang senyap hingga menemui 3 buah ajaib ini, perjalanan kita hari ini akan sampai ke penghujungnya. Tetapi, sila ingat, melindungi buah pinggang adalah satu proyek seumur hidup yang sistematik. Bergantung semata-mata pada beberapa jenis buah adalah jauh dari mencukupi. Mereka adalah pembantu kita yang hebat, tetapi penentu sebenar kemenangan dalam perlawanan ini adalah gaya hidup sehat kita dari hari ke hari. Di bawah ini, saya akan merumuskan dengan pantas satu set sistem perlindungan perisai emas buah pinggang yang lengkap. Sila catatkannya. Pertama, minum air secara saintifik, kurangkan beban buah pinggang. Jumlah air, minum 800 hingga 2000 ml air masak setiap hari, kira-kira 8 hingga 10 gelas. Prinsip, amalkan minum segelas setiap jam, elakkan minum sekaligus apabila dahaga. Pantang, hentikan semua minuman bergula seperti cola, teh boba, dan jus buah. Metabolisme gula meningkatkan beban buah pinggang dan mencetuskan peningkatan asid urik. Kedua, kawal garam. Gula. Putuskan rantaian pembunuh, senyap buah pinggang. Kawal garam, pengambilan garam harian orang dewasa kurang daripada 5 gram, kira-kira 1 penutup botol. Berhati-hati dengan garam tersembunyi dalam makanan seperti sos kicap, sausage, dan kerepek kentang. Kawal gula, jauhi gula tambahan seperti dalam teh boba dan kek. Juga, perhatikan gula tersembunyi dalam roti dan sos salad. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan segar. Protein berkualiti. Beri keutamaan kepada ikan laut dalam salmon, ikan kod, dada, ayam, putih telur, tauhu, dan susu rendah lemak. Komposisi asid aminonya lebih mirip dengan keperluan badan manusia. Keempat, bersenam secara teratur. Lakukan senaman intensity sederhana selama 150 menit seminggu, seperti berjalan pantas 5 km, berenang, atau berbasikal. Boleh dibahagikan kepada 30 menit sehari, 5 hari seminggu. Kekalkan intensity, di mana Anda boleh bercakap tetapi tidak boleh menyanyi. Senaman boleh memperbaiki tekanan darah dan gula darah, secara tidak langsung mengurangkan tekanan pada buah pinggang. Disarankan untuk mengurut pinggang, urut perlahan di sekeliling pusat mengikut arah jam untuk menggalakkan peredaran darah ke buah pinggang. Kelima, berhati-hati dengan ubat-ubatan. Dilarang keras mengambil obat anti radang seperti ibuprofen, herba yang mengandungi asid aristolokik, atau obat tradisional yang tidak diketahui sumbernya. Obat-ubatan ini boleh merosakkan tubul ginjal secara langsung. Semua obat, termasuk suplemen, mesti disahkan oleh dokter atau ahli farmasi. Beri perhatian khusus kepada risiko nefrotoxicity antibiotik seperti gentamicin dan agen kontras. Tidur yang cukup. Pastikan tidur 7 hingga 9 jam setiap malam. Kurang tidur boleh menyebabkan tekanan darah meningkat dan aliran darah ke buah pinggang berkurangan. Disarankan untuk menjauhi peranti elektronik 1 jam sebelum tidur dan mewujudkan persekitaran yang gelap.
Rendam kaki dalam air suam 40 Celsius selama 15 minit sebelum tidur dan urut titik akupunktur Yongchuan di tapak kaki untuk menggalakkan peredaran qi dan darah buah pinggang. Ketujuh, pemantauan berkala. Dalam pemeriksaan kesehatan tahunan, tambahkan ujian urin rutin untuk memeriksa proteinuria dan 3 item fungsi buah pinggang, BUN, kreatinin, EGFR. Beri tumpuan khusus pada kadar penapisan glomerular yang dianggarkan penyakit buah pinggang boleh dicegah dan dipulihkan jika di kesan awal. Intipati perlindungan, penyakit buah pinggang peringkat awal selalunya tiada simptom. Bina jaringan perlindungan dari butiran kecil dalam kehidupan. Apabila air kencing berbuih dan tidak hilang, sakit pinggang berterusan atau bengkak pada bahagian bawah kaki, segera dapatkan pemeriksaan perubatan. Dengan mengamalkan sistem ini, Anda boleh mengurangkan risiko penyakit buah pinggang dengan ketara dan menjaga operasi sumur hidup kilang penulenan badan Anda. Mulakanlah melindungi buah pinggang Anda hari ini. Ia sangat mudah. Mulakan dengan segelas jus cranberry tanpa gula, sepotong tembikai, atau segelas air lemon suam. Gabungkan makanan semula jadi ini ke dalam gaya hidup sehat yang baru Anda pelajari, langkah demi langkah untuk membina perisai yang kukuh untuk buah pinggang Anda. Baiklah, video hari ini sampai di sini sahaja. Jika Anda rasa kandungan hari ini bermanfaat, sila berikan saya satu suka, like, dan kongsikannya kepada warga emas yang sedang menghadapi masalah buah pinggang. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak nasihat kesehatan yang berasaskan sains, rasional, dan praktikal, pastikan Anda melanggan saluran ini supaya Anda tidak terlepas lebih banyak ilmu kesehatan yang berguna. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi percubaan dan perubahan Anda di ruangan komen. Setiap perkongsian Anda mungkin dapat menyalakan harapan rakan yang lain. Kita jumpa lagi di video akan datang.